Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright guys, seperti yang kita tahu ya, walaun-walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih ini setiap hari ya memainkan propaganda murahan, propaganda yang mau kononnya mewujudkan yang kononnya kerajaan hari ini gagal ya di dalam mengawal ekonomi, mengawal harga barang dan sebagainya. Dan antara gambar-gambar yang mereka keluarkan, harga beras yang mahal, harga telur yang mahal dan sebagainya. Sedangkan harga barang ataupun beras yang diambil itu harga barang ataupun beras import untuk golongan mahakaya. Begitu juga dengan telur, sahabat-sahabat semua. Tetapi berbagai juga yang mereka lakukan ataupun post di media sosial untuk mewujudkan kononnya kerajaan hari ini gagal segagal-gagalnya. Sedangkan yang gagal adalah kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini yang ternyata harga melambung tinggi, inflasi, nilai wang ringgit jatuh lebih teruk dalam sejarah Malaysia. Itu dia. Jadi hari ini saya mau membawakan kita kenyataan daripada menteri berkenaan yang menjawab kritikan, menjawab segala propaganda daripada pihak pembangkang. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, mari kita menonton video ini, kenyataan sendiri daripada YB Menteri. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita tonton bersama kenyataan sidang media YB ini terbaik. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama dengan pasukan kementerian turun lagi sekali turun padang, dan dalam bulan ini saja saya rasa telah 7 atau 8 kali kami mengadakan lawatan terus ke pasar raya ataupun hypermarket ataupun kedai-kedai runcit di beberapa kawasan di seluruh negara. Beberapa hari ini ada dakwaan yang mengatakan harga barang-barang keperluan rakyat naik mendadak. Jadi untuk kami lebih bertanggungjawab, maka kerajaan Malaysia Madani telah pergi sendiri. Dan bukan kerana tuduhan itu pun, memang tanggungjawab KPDN setiap hari kita memantau dan mengawal harga-harga barangan asas rakyat. Maka dengan ini sekali lagi saya menyatakan tinjauan KPDN mendapati pertama sekali barang-barang bersubsidi yang kerajaan bagi subsidi tidak pernah naik dan tidak mungkin naik pada masa ini. Contohnya seperti ayam bulat, telur grade A, B, C dan D. Kemudian yang kita bagi subsidi sebagai contoh RON95, diesel dan perkara-perkara yang lain ini kita memberikan jaminan tidak mungkin naik. Bagaimana kerajaan membayar subsidi pada barang-barang asas rakyat ini. Adapun tentang barang-barang kawalan yang kita kawal, walaupun kita tidak memberikan subsidi, seperti gula sebagai contoh, tetap ada di pasaran. Memang kita akui beberapa minggu yang lalu memang terdapat kekurangan bekalan gula, khususnya di Pantai Timur, sebagai contoh pada awal Hari Raya Puasa dan kemungkinan pada Hari Raya Haji kerana permintaan yang tinggi di Pantai Timur. Tapi selepas itu harga gula melalui Ops Manis yang kita lancarkan selama 1 bulan telah mendapati harga telah kembali stabil. Dan setakat Hari Raya Aidiladha kita tidak menerima sebarang komplain ataupun aduan tentang kekurangan gula. Minyak masak paket kita subsidikan RM2.5 tidak naik. Hatta harga minyak botol kemasan yang kita cap pada harga 30-90 sen pun pada hari ini terdapat di beberapa supermarket yang menjual lebih rendah daripada harga yang kita tetapkan. Iaitulah ada yang menjual RM26, ada yang menjual RM27 ataupun RM28. Ini membuktikan bahawa barang-barang asas ini tidak naik sebagaimana yang didakwa. Nanti saya akan kira dalam satu troli yang kita telah buat kajian bagi B40 dan miskin tegar yang berbelanja, itulah yang akan masuk dalam troli itu sekejap. Nanti akan dikira, akan membuktikan bahawa harga tidak naik melampau
Dan dengan jualan rahmah dan ceramah, rakyat akan dapat lagi menikmati harga yang sebenarnya lebih rendah daripada harga yang tidak ada jualan rahmah. Maka oleh itu, saya mengharapkan rakyat bertenang, tidak mudah terpengaruh dengan serangan-serangan yang mungkin berobjektifkan untuk menghadapi pilihan raya 6 negeri ini. Jadi tak apa, itu kerja mereka, tetapi tanggungjawab kerajaan menerusi KPDN, Kerajaan Malaysia Madani sekali lagi menegaskan bahawa harga barangan asas rakyat yang dikawal oleh kerajaan melalui subsidi tidak naik. Harga kawalan-kawalan barangan asas walaupun kita tidak tetapkan harga, tetap terkawal dan boleh dibuktikan tidak mengalami harga kenaikan yang melampau. Dan ada jenis-jenis barang yang kita telah mengadakan libat urus bersama dengan pemain industri melalui pakej rahmah, melalui jualan rahmah dan banyak lagi jualan mega rahmah yang rakyat dapat membeli harga barang-barang asas ini dengan harga yang lebih murah. Jadi saya tampil pada hari ini untuk kita menyatakan kepada rakyat, Kerajaan Malaysia Madani sangat bertanggungjawab mengawal setiap hari pergerakan harga di pasaran, dan kita harap rakyat juga dapat membantu KPDN dan kerajaan dengan melaporkan sekiranya terdapat aduan ataupun di mana-mana kedai-kedai runcit ataupun mana-mana supermarket yang menaikkan harga sekiranya ada, terus melaporkan kepada KPDN yang insya-Allah kita akan bertindak serta-merta. Sebagai testimoni kepada apa yang kami Kerajaan Madani telah buat di sepanjang perayaan Hari Raya Puasa dan Hari Raya Aidiladha, kita tidak menerima sebarang aduan berlakunya kenaikan harga yang melampau. Itu tidak benar sama sekali. Okey, kalau ada soalan. Antara barang you can mention dari 22 sampai sekarang tak naik harga. You can mention satu-satu. This one is Okey. Sorry. Rolly. Boleh baca ini? Okey, sudah Berapa rumah? Kos 5 dia perkhidmatan 39.81 55 dan 50%. Ini dah terah 2 pack punya harga dengan beras harga. Ada beberapa item yang before and after item dia nampak dari dulu memang kita berjaya pun. Harga mana? Harga mana? Yang Harga sekarang. Harga mana? RM2.20 Okey, sebagai contoh serama emas bihun yang 3 kilo Disember ada bihun. Sebagai contoh bihun 350 gram. Okey, sekarang dijual pada RM14.90. Sebelum ini 15.5. Contoh. Ini bihun ya. Okey, pet gold ini. Ya, pet gold daripada tahun 2021 sampai sekarang tidak mengalami kenaikan. Kita jual RM28.90. Ini asas rakyat ini untuk kanak-kanak. Adabi, kicap adabi lemak manis RM4.30. Ini yang ini. Tidak berlaku kenaikan melampau. Saji cooking oil 5 kg. Daripada 32 September 22 32.90 sen, sekarang 29.20 sen. Ni. Kalau nak kata bahawa zaman PN tak naik, tapi saya tak main permainan itu Tapi oleh kerana mereka serang kita, okey kita cakap zaman mereka 32.90 sen, sekarang boleh turun sampai RM29.20. Season soya baik. Ini sebagai contoh ni susu soya
RM2.40. Ni rakyat selalu beli ni, tak naik. Kara coconut cream santan RM2.80. Putri chili sauce RM2.60. Jadi ini semua pada kadar yang saya rasa semua boleh masih dijual pada paras harga yang berpatutan dan tidak berlaku kenaikan yang melampau. So ini sebahagian daripada yang saya cuba buktikan kepada rakyat di mana sekalipun. Dan beras pun alhamdulillah kita walaupun bersama dengan KPI, tapi ini pada range kita boleh, rakyat boleh terima kerana berlaku. Dewasa, kalau biasa kita orang beli RM13, sekarang dia naik ke RM18. Macam mana boleh? Kanak-kanak tadi kan breakfast. Ni pepet. Budak-budak je. Ini pepet dah. Dewasanya, orang dewasa. Brand apa? Itu kita tengoklah. Kena. Itu kita kena tengok. Gula termasuk tadi, banyak botol tadi. Nanti kita bagi list kepada media. 16.7. Sini 216. Ini 16.7. 16.7. Kalau beli house brand ni 15. Ada kunci yang jual 18. Ada pilihan Datuk Seri. Kalau harga tu naik nationwide, itu kerajaan ada nakpol untuk sama bincang ubah polisi. Tapi kalau setakat satu tempat yang naik, laporkan penguasaan boleh ambil. Ini barang ni pada berapa tadi? Dia SKU dia 27. 27 harga? 300 RM305. Itu pun beras. Okey. Ada dakwa yang mengatakan naik sampai 500 ya. Dulu 200. Untuk SKU ni lebih kurang 27 barang. Beras ni 2 beg. Beras 2 beg baru RM305.26. 27 barangan asas yang kita telah kumpul di sini, maknanya RM305.26. Sekiranya berlaku perbezaan harga, ini saya lebih realistik Ini ikon safe. Mungkin di Johor Bahru, kampung saya Tanjung Piai, mungkin Ulu Tembeling mungkin ada kenaikan sikit kos. Kalau naik pun beza, kalau RM50 baru RM350. Tak sampailah RM500. Daripada 200 jadi 500. Barang apa yang dia beli? Kalau dia beli beras basmati, dia makan nasi lemak pagi pun nak makan beras basmati, itu saya tak tahulah. Itu pilihan rakyat. Tapi asas, barangan asas rakyat ini 27 ini baru RM305.26. Ya, ini yang kita telah buktikan 27 barang ini baru RM305. Ini yang asas lah. Kalau dia orang nak beli gula yang mungkin yang brown sugar yang harganya RM5 sekilo, itu terpulang pada mereka. Kalau mereka beli beras basmati yang harganya mungkin RM45 sekilo, itu hak mereka. Mereka nak, mereka bayar. Kalau mereka nak bagi kopi yang high end, mungkin yang harga satu cawan itu mungkin RM20, itu ada market yang tersendiri. Tapi barang-barang asas rakyat yang dia beli ini lebih kurang RM305. Saya sebut lagi sekali, mungkin mungkin bukan di hypermarket, mungkin di kedai runcit pendalaman. Kalau naik pun mungkin tambah RM50, baru RM350. Tidak sampailah kepada RM500 sebagaimana yang mereka dakwa. Ini bukti bahawa kerajaan mengawal dan menyelia setiap harga barang sama ada bersubsidi atau tidak bersubsidi. Berdasarkan kepada libat urus yang kita dah panggil hampir 30 industri ke kementerian minggu lepas, mereka semacam memberikan kata sepakat tidak mungkin berlaku kenaikan yang melampau. Kalau ada pun mereka akan runding kembali dengan pihak kerajaan untuk kita melihat harga-harga tersebut. Datuk Seri, hujung tahun ini dijangka Malaysia akan mengalami El Nino sekali lagi dan memberi kesan kepada penghasilan beras tempatan. Langsung mungkin ada yang mengatakan beras tempatan akan naik harga. Mungkin komen Datuk Seri. Itu kita tanya dengan KPKM. Sebab akta itu sepenuhnya di bawah KPKM. Okey? Nanti dulu. Yang ni dulu. Kerajaan macam mana nak pastikan harga barang akan naik yang jangkaan?
Tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dunia ini ada negara yang mengawal semua harga barang. Tidak ada. Yang ada adalah kerajaan bertanggungjawab mengawal beberapa barang asas rakyat. Itu yang kita buat termasuk Malaysia. Jadi untuk berlakunya El Nino ataupun apapun fenomena banjir besar dan gunung berapi meletup, itu akan kita pastikan pada masa itu berlaku dan kerajaan akan mengambil tindakan government intervention terhadap apa-apa yang akan berlaku. Okey, politik. 245 kursi tu berapa banyak mana akan bertanding? Angka yang apa? Yang lebih kurang kalau Kelantan kita bertanding 7. Kalau Terengganu mungkin 3 atau 4. InsyaAllah Kedah 7 atau 8. Selangor 9. 9-3. Alhamdulillah, berdasarkan kepada sambutan rakyat, kita yakin kita dapat untuk mengekalkan kemenangan yang kita ada dan kita ada chances yang seimbang di negeri-negeri yang pembangkang pemerintah yang ada pada hari ini. Mungkin mana ada kena pasti cabaran-cabaran yang mungkin orang kata pun susah lah hadapi hari kali ini. Dalam politik ada susah. Yang penting kita mencuba yang sebaik mungkin. Kita dalam peluang yang ada tu, semua parti politik akan menampilkan calon terbaik, strategi terbaik, pendekatan terbaik. Itu tugas kita untuk kita pastikan kita dapat mencapai kemenangan di negeri yang kita bertanding. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia kenyataan terkini ya sidang media YB Menteri Datuk Salihuddin Ayub ya, yang mana menjawab segala kritikan, segala propaganda yang dibuat oleh pihak pembangkang, walaun-walauntit, lebay-lebay sahabat-sahabat semua di luar sana yang mengatakan kononnya harga naik mendadak, kononnya harga mahal dan sebagainya. Tapi apabila hari ini YB sendiri turun padang dan memeriksa harga, sebenarnya harga itu tidaklah naik seperti yang dikatakan oleh pihak pembangkang. Berbanding pada harga ketika era Kerajaan Perikatan Nasional, memang tidak boleh disangkal, memang tidak boleh dinafikan. Harganya melonjak naik. Harga telur RM20 lebih. Ya, bukan grade Omega ya, grade biasa. Grade A, grade C, grade B. 20 lebih harganya. Minyak ada yang mencapai harga 30 lebih, 40 lebih. Tapi hari ini paling mahal pun ada yang 29. Kecualilah harga minyak masak yang memang berkualiti tinggi, import untuk golongan kayangan. Itu dia. Jadi ini antara satu perkara yang telah terbukti bahawa propaganda pihak pembangkang hari ini memainkan isu seperti ini, mengelirukan rakyat, membina persepsi. Demi apa? Untuk PRN yang akan datang ini. Mereka sanggup lakukan apa saja sahabat-sahabat semua. Itu sedikit tambahan pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Terbaik daripada YB Menteri Datuk Salihuddin Ayub menjawab segala tumahan dan juga tuduhan yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Sahabat semua, bagaimana pula dengan anda? Sekiranya anda mahu memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih ya, apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah-fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar laut Selat Melaka. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.